Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Sadaqallahul azim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة أو كما قال. Alhamdulillah, panjatlah kita syukur kepada hadrat Ilahi Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang mulia ini, Allah telah memberi peluang kepada kita untuk kita bangkit daripada tidur yang agak panjang. Kita dibangkit dan dibangun sekali lagi untuk kita menghirupkan angin-angin segar di pagi yang mulia ini. Seterusnya kita menunaikan fardu salat subuh dan kita mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir-zikir seperti zikir al-ma'surat waktu pagi dan ma'surat waktu petang, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan kita mengamalkan zikir-zikir dan ma'surat ini dan amalan-amalan kebaikan yang lain, mudah-mudahan perkara ini menjadi perisai di dalam kehidupan kita sehari ataupun harian kehidupan kita. Alhamdulillah, pada kali ini insya-Allah saya akan berkongsi dengan saudara-saudari semua, berkongsi dengan kita tentang perjalanan, sedikit sebanyak perjalanan aku ataupun perjalanan saya dan pengajian saya, perjalanan saya di dalam menuntuti ilmu pengetahuan dan negara Kuwait. Okay. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk menyambung pengajian dan pembelajaran saya ke negara Kuwait. Ia bermula pada tahun 1993, yang mana ketika itu pada tahun 1993, ketika itu saya sedang belajar di sebuah sekolah swasta agama Islam di Bandar Jala, iaitu di Ma'had Al-Bi'tsat Ad-Diniyah Jala. Pada tahun 1993 lebih kurang, saya dikhabarkan akan ada beasiswa untuk menyambung pembelajaran ke negara Kuwait, yang mana sebelum itu beasiswa ini telah terputus kerana apa? Kerana Kuwait baru sahaja melanda satu krisis peperangan Kuwait dan Iraq pada tahun 1990. Maka semenjak 1990 ke 1993, maka beasiswa ke negara Kuwait tidak ada lagi. Untuk makluman kita, beasiswa ke negara Kuwait telah ada semenjak sebelum itu lagi, semenjak tahun 80-an. Okay. Bahkan tahun awal 70-an pun dah ada. Tetapi bagi Ma'had Al-Bi'tsat Ad-Diniyah, saya dimaklumkan pelajar-pelajar yang pertama mereka menyambung beasiswa untuk menyambung pengajian ke negara Kuwait adalah awal 80-an lebih kurang. Itu apa saya dimaklumkan. Okay. Ma'had Al-Bi'tsat Ad-Diniyah adalah sebuah sekolah swasta yang terletak di Bandar Jala, yang mengandungi sistem pembelajaran iaitu sistem pengajian moden, iaitu pagi pengajian
pengajian Islam, dan sebelah petang pengajian akademik, yang mana kurikulumnya adalah kurikulum akademik pembelajaran sekolah menengah swasta Thailand. Maka pagi dan petang pelajar diwajib untuk belajar dua sistem ini. Pagi pembelajaran agama, iaitu daripada ibtidaiyah hingga akhir sanawi, dan sistem petang iaitu daripada tingkatan 1 dan tingkatan 6. Alhamdulillah, saya mula-mula menyambung pembelajaran sekolah menengah iaitu di Ma'had Al-Bi'tsah Tidiniyah ini, iaitu lebih kurang pada tahun akhir tahun 89. Teringat saya lah, sekiranya tidak salah adalah pada tahun 1989. Sebelum itu saya belajar sekolah rendah di kampung, iaitu kampung yang saya tinggal. Sekolah rendah di sana 6 tahun. Kami belajar sistem pembelajaran sekolah rendah, iaitu sekolah rendah Thailand, daripada tahun 1 sampai kelas 1 sampai kelas 6. Itu adalah hari Isnin ke hari Jumaat. Adapun hari Sabtu dan hari Ahad kami belajar sekolah Melayu, ataupun sekolah di Malaysia mungkin sekolah kafah lah. Okey, sekolah Melayu, Melayu di sana panggil sekolah Melayu. Kecil-kecil kami dipanggil sekolah Melayu kampung Banadama, ataupun kampung yang saya duduk. Okey, itu sekolah Melayu pada Sabtu dan Ahad. Maka apabila telah tamat daripada sekolah rendah, sekolah 6, sekolah Melayu, maka selepas itu pelajar-pelajar di sana, di Patani ataupun di selatan Thailand, mereka akan menyambung di sekolah-sekolah agama swasta ataupun sekolah pondok, ataupun sambung terus di sekolah menengah kerajaan. Maka saya dihantar oleh ibu dan ayah saya untuk menyambung pembelajaran di sekolah swasta agama tingkatan 1 dan sekolah agama, dan juga belajar agama di sekolah yang sama. Alhamdulillah. Maka saya dihantar oleh ayah dan saya untuk menyambung di sekolah itu, duduk di asrama penuh. Duduk di asrama. Di sekolah itu menyediakan asrama bagi pelajar yang hendak menduduki asrama, ataupun pelajar yang tidak mau duduk di asrama, mereka boleh berulang alik dari sekolah dan ke rumah mereka. Maka Alhamdulillah saya menetap di asrama di sekolah itu bermula pada tahun 1989. Itu permulaan pembelajaran saya di sekolah menengah, iaitu tingkatan 1. Okay. Alhamdulillah, saya apabila saya mula-mula belajar di situ tingkatan 1, dan adapun agama, sebelah pagi saya masuk 3 ibtidaiyah. Okey, belajarlah di situ permulaan 3 ibtidaiyah, pagi dan petang, sekolah petang tingkatan 1. Maka belajarlah di situ lebih kurang 3 tahun. 3 tahun duduk di asrama lah, 3 tahun. Pada hujung minggu berulang alik ke rumah ziarah ibu dan ayah. Okey. Untuk makluman kita, ayah saya adalah guru dan ustaz di sekolah itu semenjak beberapa tahun yang lalu. Ayah saya juga mengajar saya. Ketika saya duduk 1 mutawasid, 2 mutawasid dan 3 mutawasid. Okey. Apabila saya belajar separuh 1 semester, maka dipindah untuk belajar pada 4 ibtidai. Seterusnya pada tahun yang kedua belajar 1 mutawasid, belajar 1 mutawasid 1 semester, dan naiklah 2 mutawasid pada semester yang kedua. Pada ketika itu itu akademik di tingkatan yang kedua. Seterusnya belajarlah tingkatan yang ketiga untuk akademik dan 3 mutawasid pada tahun yang ketiga. Okey, tahun yang ketiga saya belajar di situ
ugama, satu ugama, 3 mutawasit ataupun akhir mutawasitah, marhalah mutawasitah, dan untuk akademik adalah 3 tingkatan 3. Okey, daripada situlah kebiasaannya pelajar yang akan menyambung di negara Kuwait adalah mereka yang telah tamat tingkatan 3 untuk akademik dan akhir mutawasitah untuk agama. Itu sebagai kelayakan syarat bagi setiap mereka yang untuk menyambung di Kuwait. Iaitu di Kuwait mereka akan menyambung sekolah menengah. Sekolah menengah iaitu menyambung tingkatan 4. Okey, tingkatan 4. Okey. Maka bermulalah episod saya dapat menyambung pembelajaran di negara Kuwait pada tahun 1993. Okey, selepas saya dah habis daripada pembelajaran saya tingkatan 3 untuk akademik dan akhir mutawasitah untuk pembelajaran agama. Okey. Untuk makluman kita, sebelum itu belum ada lagi beasiswa selepas peperangan di antara negara Kuwait dan Iraq. Iaitu pada tahun 1990 hingga 1993. Pada tahun 1993 maka barulah ada beasiswa datang ke negara Kuwait. Saya dimaklum oleh rakan saya dan juga ustaz-ustaz bahawasanya pada tahun ini ma'had kami ada 2 beasiswa untuk menyambung pembelajaran di Kuwait. Maka saya pun rasa gembira lah apabila mendengar bahawasanya beasiswa itu akan diadakan semula. Okey. Untuk makluman kita sekali lagi, saya telah lama mendengar negara Kuwait ini. Kerana apa ya? Kerana di rumah pun ayah telah sebut ada pelajarnya menyambung ke negara Kuwait. Kebetulan ayah saya sebelum itu ayah saya adalah guru kelas kepada 3 mutawasitah yang menyediakan markah-markah ataupun memilih untuk pelajar ke negara Kuwait. Ayah saya memegang guru kelas 3 mutawasitah. Maka seringlah ketika zaman kecil dengarlah perbualan ayah saya menyebut bahawasanya tahun ini ada 2 orang pelajar akan menyambung ke negara Kuwait. Okey. Juga di rumah pun adalah hadiah-hadiah, beberapa hadiah yang dibagi oleh pelajar-pelajar Kuwait, pelajar-pelajar yang pergi menyambung, mereka hadiahlah beberapa benda kepada ayah saya seperti ada makanan, buah tamar, ada tuala yang tulis di tuala negara Kuwait. Maka saya pun adalah inspirasi dalam hati untuk menyambung ke negara Kuwait kerana sering dengar perbualan ayah dengan ibu tentang pelajar-pelajar sekolah ma'had ini menyambung ke sana. Maka dengan itulah hati saya ada inspirasi, ada semangat untuk menyambung ke negara luar, ke negara Arab terutamanya. Dan saya ada minat pada zaman kecil-kecil lagi untuk menyambung belajar di negara Arab, sama ada di Mesir, di Sudan dan sebagainya. Dan juga teringin, impi, inspirasi untuk menyambung ke negara Kuwait dengan suasana rumah saya sendiri pun pernah dengar perbualan ayah dan ibu tentang perkara-perkara beasiswa ke negara Kuwait. Maka pada tahun 93 saya ketika itu tingkatan 3 untuk akademik dan untuk agama 3 mutawasitah ataupun akhir mutawasitah. Dengar berita bahawasanya ada beasiswa pada tahun ini 2 orang untuk menyambung ke negara Kuwait. Okay, alhamdulillah. Maka saya pun ambil tekad usaha. Sebelum ini pun pembelajaran saya pun sangat baik. Bahkan saya di antara pelajar awail, pelajar yang di antara pelajar yang cemerlang dalam pembelajaran daripada tahun pertama, tahun yang kedua dan tahun yang ketiga. Okay. Pada tahun 3 mutawasitah, akhir mutawasitah, saya juga di antara pelajar yang cemerlang. Bahkan saya daripada
Kalau ikut tertib, saya dapat tertib yang pertama dalam kelas. Untuk makluman kita, pada kelas ketika itu kami ada dua kelas untuk pelajar lelaki dan dua kelas untuk pelajar perempuan. Lebih kurang hampir pelajar 200 orang untuk pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Okay, untuk makluman ketika itu, pelajar ini pada tahun 90-an ketika itu, pelajar di Mahat ini ramai, lebih kurang 4,000 orang lebih. 4,000 orang, 3,500, 4,000 orang lah. Okay, Mahat. Mahat ini adalah termasuk Mahat yang terbesar di Thailand. Okay, Mahat Agama Islam yang terbesar di Thailand. Bahkan sampai hari ini pun, Mahat ini adalah Mahat yang terbesar dan termasyhur di Thailand, bahkan di selatan Thailand itu sendiri. Maka Alhamdulillah, bertuahlah saya dapat menyambung pembelajaran di Kuwait. Maka mulalah episod saya melangkah perjalanan saya ke negara Kuwait. Okay, insya-Allah kita akan dengar episod yang seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.